Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, okay, hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi dalam program 27 hari puasa kewangan. Alright, 27 hari dan hari ini hari yang ke-8 kita bersama insya-Allah, dan hari ini pastinya satu benda yang mudah. Actually topiknya mudah tapi nak buat benda ni, ya Allah, dia punya susah kan. Tapi hari ni kita nak bincang benda tu. So marilah kita sama-sama seperti biasa, seperti setiap hari insya-Allah kita nak uh, kita nak bersama-sama sikit. Belakang ni macam apa, tak cantik belakang ni. Kita turunkan bawah sikit. Macam tu. Tutup benda-benda ni lah. Okey, jadi hari ni macam mana di sana, di tempat awak? Siapa ada kat sini? Dan hari ni ada macam sedikit kegencotan dekat internet ni. Sebab tu tadi kita dah on, alih-alih dia stop. Jadi kita terpaksa sambung balik. Dan kita ambil kesempatan untuk kita marilah kita mulakan majlis kita ni. Mungkin kadang-kadang bila kita tak start dengan benda ni, dia macam jadi macam kelang kabut. So benda ni akan menjadikan kita lebih tenang, lebih relax dalam menghadapi apa pun insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, dan juga kita mulakan dengan istighfar kita sambil kita share kepada member-member kita yang mungkin boleh manfaat daripada sesi puasa kewangan ni. Mungkin tak pernah dengar puasa kewangan kan sejak Abang Abu ni buat. Ramai orang juga apa benda ni puasa kewangan, dia orang tak faham. Tak apa. Right, yang datang yang pastinya awak dah melalui selama lebih kurang 8 hari termasuk hari ni, pastinya awak rasa macam ada something yang interesting yang kita boleh dapatkan daripada program ni. Saya pasti benda tu insya-Allah. Alright, dan benda ni juga saya nak ambil peluang untuk kita share kepada member kita, right? So kita boleh just tekan share ni dan kita mula beristighfar. Astaghfirullahalazim, kan, kita astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu annar. Allahumma innaka annar. Alright, kita boleh just sambil-sambil kita tekan ni kan. Ada member-member ni kita nak just sampaikan kepada dia orang. Sama juga awak pun boleh buat macam tu kan. Hari ni kita nak sembang-sembang sikit mengenai satu topik lah, bukan tajuk. Topik ni topik yang memang panas lah sebab topik ni sebenarnya dia dekat Malaysia ada satu ni tau, satu kajian oleh AKPK yang mengatakan bahawa dekat Malaysia ni 53%, ini sebelum lah kan, sebelum COVID, 53% ni dia memang tak ada simpanan. Simpanan dia memang tak ada, hancur, kosong. Alright, tak ada RM1,000. Itu yang saya dapat tahu. Jadi itu juga menyebabkan Abang Abu ada buat inisiatif lah dekat Malaysia ni kan. Tapi apa-apa pun, marilah kita sekarang kita get started insya-Allah. Okay. Alright, so itulah Abang Abu dah share, jadi anda pun bolehlah share kepada member-member awak semua tu kan. Okay. Alright, jadi kita nak tengok kat sini pula siapa. Sambil-sambil tu yang best. Aku suka benda ni tau. Sebab kau datang-datang kau dah tahu aku minta love. Ada yang dah mula tekan love banyak-banyak. Terima kasih lah siapa yang buat benda tu. Pastinya awak ni adik-beradik Abang Abu yang memang luar biasa. Okay, kita nak tengok kat sini. James. How are you, James? James cakap best. James, be excited, smile today, James. Be excited to serve today, James. And be excited to serve. To serve, right?
serve people, serve the God, serve the humanity, like, yes. James, dan kita ada Fardiana Pita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Alright, dan kita juga ada, yes, brother Syamir kita daripada Singapore. Syamir, thank you for being here. Pagi-pagi ni kita sembang-sembang dulu sebelum kita masuk topik. Alright, so kita juga ada Lina Jehni. Good morning AA, dia cakap. Good morning Lina. How are you Lina? I believe you are from Sabah, right? James pun mesti daripada Sabah. Syamir daripada Singapore, and Fardiana pun mesti daripada Sabah. Betul ke betul? Cuba saya nak betul ke betul? Alright, kita ada Mi Anis. Mi Anis pun daripada Sabah. Kita nak pastikan. Alhamdulillah, dia cakap Mimi, dia cakap Alhamdulillah dapat join hari ini. Alright, kita doakan mudah-mudahan hari-hari dapat join. Alright, kita ada Ifa Risha. Assalamualaikum Abang Abu. Morning, best. Dan kita ada Hartini Salimun. Apa khabar Hartini? Morning AA, dia cakap morning. Iya betul betul. Abang Abu dah boleh agak dah. Daripada mana ni? Macam mana Sabah kedudukan pula. Cuaca di Sabah macam mana? Cuaca, doakan tau Abang Abu ni lepas raya mungkin bulan 6, bulan 7 macam ada program yang akan berlaku di Sabah. Kan macam lah, sebab bulan 5 memang dah ada pun dekat Langkawi, lepas tu dekat Kota Baru, tapi mudah-mudahan lepas raya ni insya-Allah semua dah settle sikit lah kan. Semua dah settle sikit, jadi senang untuk kita nak berjalan-jalan juga. Alright. Ada banyak program yang telah pun dah disetkan lah. Alright, kita ada Zul Apple. Apa khabar Bang Zul Apple kita? Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Zul Apple. Alright, Abang Zul Apple ada di Ipoh hari ni. Alright, okay, jalan ke Ipoh Okay, very good. Macam mana cuaca kat Ipoh sana Abang Zul? Saya dekat sini alhamdulillah. Dekat Singapore ni nampak. Aku nampak matahari ya, matahari tu. So aku pula buat depan matahari, sebab tu malam aku dah tak boleh buat kelas. Sebab malam lampu dekat hotel ni, ya Allah, dia punya dim dia, kan, saya tak dapat buat. Tapi pagi ni alhamdulillah sebab ada matahari ni kat luar ni, cermin ni kan. Kita pun memang best lah. So kita ada siapa ni? Kita ada Zurin Mak Zain. Assalamualaikum. Syukur kita masih hidup hari ini. Sesama sedikit. Syukur. Alhamdulillah. Right. Okay, cuaca memang terbaik bang. Okay, good. Dan macam mana perjalanan puasa anda selama ni? Dan jangan duduk diam boleh tak kat sini. Alright. Hari ini dengan squad Komando 69 di sini. Allahu Akbar. Komando bang. Aku kalau cerita pasal komando ni kan bang, aku ingat masa aku buat satu satu business forever living lah dulu lah, masa aku join one of the MLM company ni. Dulu ada satu, bila kita dapat satu tempat kan, so dia orang hantar aku dekat satu dia leadership camp tau. So dekat leadership camp ni, dia punya benda tu aku ingat sampai sekarang bang. Kau cerita pasal komando, aku ingat benda tu lah. Kan aku dia macam ni. So semua leader-leader ni kan, macam ni yang dia pergi camp ni. Dan camp ni dekat mana tau? Lighting cantik ni hari bung. Lighting apa yang cantik? Aku tak tahu lighting apa. Lighting kat luar. Alright Ifa. Okay, selalu tak best Okay, tak apa. So apa berlaku masa tu tau? Masa tu aku pergi Pahang tau. Dia Pahang, dia orang bawa ke Pahang. So dia cakap kita nak pergi satu resort untuk training. Kita pun cakap okay, resort. Wah, best lah. Kita semua daripada Singapore masa tu. Daripada Singapore. So benda ni daripada bas. Dia bawa pergi ke Johor. Johor pun adalah. Budak-budak Johor. Sebab member aku, upline aku dulu budak Johor kan. So dia bawa sampai. Dia masuk lah. Dia masuk satu tempat macam jalan dia macam, yelah, bukan jalan macam biasa kan. Dia jalan macam apa benda ni kan. So kita ikut je. Dia pun sampai lah dekat satu tengah hutan tu. Apa ni, yelah kadang-kadang resort tu memang jalan dia macam tu, tapi sampai je kat sana mestilah macam hebat kan. Dia pun sampai satu tempat yang memang tak ada benda. Macam tak ada benda. Nampak macam kat situ ada satu kemah. Dia orang buat satu macam kemah. Lepas tu kita orang turun tau. Dia ada satu bas dalam 50 orang macam tu lah. 40 lebih 50 orang. Jadi kita turun. Kita pun jalan. Habis yang dia punya trainer tu kan, dia cakap okay, kita dah sampai ke tempat kita.
Sampai mana hotel, dia tanya mana? Hotel, yes, kita akan pergi hotel sekarang kan. Lepas tu kita pergi, dia bawa kat tempat apa tau? Dia bawa kat tempat yang kemah-kemah dekat bawah tu dia buat. Kemah tu dua orang kena duduk dekat satu kemah. Kan macam tu kita terperanjat lah. Ish, ini kat sini. Aduh, yelah ni lah hotel-hotel dia. Aduh. Lepas tu tempat tu macam, yelah gelap. Maksud aku macam hutan kan. Dia buat kemah satu sana macam tu. Jadi aku macam, apa benda ni? Lala kita bawa terpaksa lah kan. Cakap, dia orang ni betul ke tak betul? Okey, bersiap yang dia cakap. Bersiap dalam 15 minit bersiap dan kita akan berkumpul dekat Dewan. Dewan apa? Dia pakai benda tu kan. Dia letak kat situ bang. Lepas tu aku pun dengan member aku dua orang. Kita letak, kita siap-siap kita pergi tau. Kita pergi dekat Dewan. Dewan tu macam Dewan biasa. Bukan Dewan tau. Dia macam kemah je. Dia buat kemah. Dia letak seat semua. Kita pun duduk. Kan lepas tu kan duduk kat situ. Kita duduk semua dah datang. Lepas tu datang komando bang. Diorang ni memang komando. Okay, dia memang training komando. So leader dia datang kan. Dia cakap okay, terima kasih kerana datang untuk program leadership kan. Dia cerita baru nak cerita. Dan kita ada misi dia cakap. Dia baru cakap macam tu kan. Suddenly masa tu dah petang sikit tau. Dah petang. Dia tutup lampu bang. Lampu alih-alih tutup. Lepas tu ada orang pakai topeng. 4-5 orang datang. Dia macam bawa senapang. Tembak-tembak. Dia ambil satu beg yang dia letak kat atas tu. Pak, dia hilang. Kita first time kan macam, apa benda ni? Kena, apa ni? Kat hutan lepas tu kena orang pakai macam tu. Kita terperanjat tau. Semua bising lah. Budak perempuan yang datang tu bising. Kan lepas tu, ya Allah, dia dah lari kan. Lepas tu komando yang jaga kita ni semua, dia dah kata, alamak, kita telah habis hilang kita punya perkara yang paling penting yang ada dalam beg tadi. Aduh, sekarang ini misi kita untuk mencari beg tu. Itu mula dia bang. Aduh, cantik gila babe. Saya cakap memang salah satu gimmick yang paling luar biasa kan, yang memang best lah. Lepas tu kan bang, kita dibawa dalam 3 hari tu untuk kita merentasi malam. Maksudnya kita kena berjalan malam kan. Aduh, berjalan malam dengan grup-grup tu kan. Yang tu nak cari misi nak mencari apa tu peti tu kan yang kena curi tu. Jadi kita kena jalan malam bang. Bang, malam betul kat hutan, jalan dengan grup tau. Grup 1, grup 2, grup 3, dia pecah-pecah kan. Kita ada dalam 8 grup macam tu. So kita jalan kan, grup aku bang, kita jalan. Tapi satu komando akan ikut kita, tapi dia macam patung bang. Dia diam je, dia takkan cakap apa. Dia cakap stop sini, dia macam tu je. Dia takkan cakap apa-apa lagi. Lepas tu kita jalan-jalan bang. Bang, dia orang bayar orang asli bang. Dia siapkan air tahu ke telur busuk, aku tak tahulah apa. Bila ada satu tempat tu jalan-jalan dia orang, dia balik. Dia balik. Kita terperanjat bang. Kita terperanjat malam-malam buta. Dia macam dia datang depan dia balik. Dia lari. Aduh. Aku punya benda. Aduh, aku punya takut tu bang. Ya Allah, luar biasa punya takut. Lepas tu lepas tu kena pula hujan bang, hujan malam tu pula hujan. Aduh, basah kuyup. Lepas tu kita semua jalan rapat-rapat bang. Takutnya pasal kan. Aduh, jangan cerita orang terkencing pun ada. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Masa tu lepas tu yang lagi best bang, aku ni tak gerti. Okey, depa memang kreatif bang. Memang tak terfikir apa yang nak buat. Memang apa-apa kita tak akan terbayang apa yang dah betul. Lepas tu bang, lagi satu yang bestnya dekat rakit. So dekat rakit ni apa jadi sampai je dekat rakit kan. Dia bukan rakit, dia macam ada sungai. Alright, sungai. So kita dah sampai kat situ, kita kena seberang tau. Dia cakap okey, kena seberang. Jadi nak seberang ni macam mana sebab dia dalam. Kita tak boleh lah nak turun je. So dia cakap okey, kita buat rakit. Tu je dia punya order. Alright, Waalaikumsalam Abang Halim. Kita tengah cerita-cerita ni sebelum kita start program. Kan lepas tu dia siapkan, kita orang buat tau rakit. Kita cari kayu kan. Dia orang memang dah sediakan macam kayu-kayu tu dah ada kat sana. Kita pergi cari, konon-konon cari, tapi memang dia macam dah sediakan lah. So kita bawa sana, kita ikat tali semua kan. Buat rakit bang. Right, dah buat rakit. Kau tahu tak bang, ini paling aku tak boleh lupa sampai hari ni bang. Semua benda tu lah, nampak tak aku boleh cerita sebab aku ingat lagi lah benda tu. Sebab luar biasa lah cara dia buat. Lepas tu kita dah buat rakit, kau tahu bang.
dah buat rakit ni, kita berapa orang? 5 ke 6 orang tau, macam tu. Dah buat rakit. Okey, dia pun, komander pun ikut sama tau. Dia letak rakit tu, dia suruh kita orang naik. Lepas tu kita orang naik kan. Kita dah, sungai dia besar tau bang. So kita dah naik rakit tu, kita nak ke sana kan, nak menyeberang. Sampai dekat tengah bang. Bang, kau tahu tak apa jadi bang? Dekat tengah, ada komando-komando dalam air lah bang. Dalam air, dia terbalikkan kita punya rakit tu bang. Dia terbalikkan tu. Aku dah lah tak kerti berenang bang. Tapi diorang punya apa tu, komando dia dah aim tau. Setiap orang satu orang dia dah aim seorang. Jadi aku yang terjatuh dalam tu, dah tenggelam kat situ, dia tarik aku tau. Dia tarik aku, dia bawa ke tepi. La ilaha illallah, aku punya dah lah aku tak kerti berenang bang masa tu. Aduh, itulah bang. So itulah, bukan senang nak pakai Barry Commando tu daripada 30 maybe 5 saja sampai hujung. So itu satu benda yang sangat aku ingat lah. Itu dia ajar pasal apa ni, leadership lah itulah mungkin aku punya pengalaman lah. Bila abang siapa ni Zulaipel ni dia cerita benda tu, aku dah teringat benda tu. Benda tu memang tak boleh lupa lah tak boleh lupa. Aku memang tak boleh lupa. Sampai hari ni aku ingat. Dan tapi salah satu program ataupun salah satu camp yang memang aku respect dan gila-gila. 3 hari, 4 hari tu kita macam jadi, aku pula member dengan, aku ni, sebab, okay, dalam program tu yang datang ramai Cina tau. Sebab Forever Living masa dulu memang Cina ramai. So aku antara orang Melayu yang satu je. Orang Islam pula tu aku satu je. So dia orang, komando-komando tu kan semua dah dapat dengan aku tau. Dia macam, best. Ada juga yang 1-2 nombor yang aku simpan lagi lah. Abang yang first tu, aku memang dia punya leader tu memang best lah. Kan, dalam, Artini, dalam lah Artini. Betul, memang dalam. Tapi kau tahu tak Artini, dia orang macam dah sediakan komando tu, dia dah aim tau. Seorang-seorang dekat rakit tu, dekat bawah dia dah aim. Dia ni aku punya, macam tu lah. So bila kita orang terjatuh, ada yang kerti berenang, ada yang tak kerti berenang. Sebab aku memang tak kerti berenang, tapi dia tak kisah. Dia semua dia tangkap. Dia macam, dia dah aim. Aku jatuh, seorang tu dia tangkap. Dia tarik kat belakangnya. Dia tarik aku macam tu. Aduh, aku ingat lagi, ya Allah. Ui, benda tu memang ingat. Lepas tu kita ada main yang, apa tu? Yang atas yang macam zoom tu, apa benda aku tak tahulah. Lepas tu kau tahu tak, dia ada dinding kan. Dinding tu kita kena lari kat dinding. Dinding terbalik tau. Dinding bukan terbalik. Dia macam ni. Kita kena lari macam tu. Ya Allah. Macam-macam lah. Memang aku cakap benda tu paling aku luar biasa lah. Yelah. Artinya kau mana tahu. Alright. Artinya kau cakap senang tau ada rescue. Tapi kita masa tu kau tak tahu tau ada rescue ke tak ada. Dia tak cerita. Kau punya kepala otak. Ya Allah. Boleh jadi gila lah. Tapi betul lah Syamil cakap kan, experience that money can't buy. Memang sampai hari ni aku rasa benda tu satu benda yang aku nampak. Aku pergi banyak training ke whatever pernah pergi tu. Tapi benda ni dia melekat dekat kepala otak aku. Dan aku boleh macam melihat benda tu sampai sekarang. Aku boleh nampak tau macam mana benda-benda tu berlaku. Itu yang dia punya best. Alright, Fadiana, kau pun tak kerti berenang ini duduk Sabah manalah tak boleh berenang. Pergi belajar kan berenang tu dah tua-tua ni tak tahan nafas kalau tenggelam. Aduh, right. Betul dia Flying Fox, yes. Dia ajar Flying Fox, macam-macam lah. So memang one of the training yang cantik. Sebab tu dekat resort nanti adik-adik Abang Abu kan yang ikut Abang Abu, program Abang Abu kan, kita nak pergi ke resort family Abang Abu lah. Resort family kita. Memang kat situ lagi agro. Kita ada naik jungle trekking, naik bukit, kita boleh tengok sunrise, sunset, semua kita boleh tengok. Lepas tu kita ada tangkap ikan, kita pergi Pulau Mawar yang memang cantik. Tu nantilah adik-adik Abang Abu nanti insyaAllah kita akan setkan. Ni pasal COVID ni kita tak dapat lah nak buat benda tu. But anyway, itulah sedikit cerita macam best pula cerita-cerita ni kan. Sebab tu kalau kau bagi aku topik something, aku fikir balik, macam best pula mengenangkan kembali. Terima kasihlah Bang Zul. Kau cakap komando je aku dah teringat benda tu Bang Zul. Okay, yang lain kat sini apa khabar semua hari ni. Dan saya float je lah boleh. Kau memang kau tak payah nak float lagi lah Kak. Kau duduk, kau berzikir banyak-banyak Kak. Kau nak float ni. Dia sampai satu usia ni Kak, kita dah kena tukar member-member. Kan ni ustaz aku ajar. Bila umur kita muda-muda, kita geng dengan muda-muda kan.
Tapi bila kita umur dah meningkat 50 tu, kita dah kena tengok kawan-kawan kita ni. Kita tengok kawan kita. Kalau kawan-kawan kita ni memang kaki masjid, kaki kuliah, kaki dan selamatlah kita. Tapi kalau kawan-kawan kita masih nak pergi yang suara emas lah, yang nak menyanyi-nyanyi ni, memang kau kena jaga-jaga sikit lah. Kan, sebab usia ni kan, ni bukan aku cakap, Kak Arin, ini ustaz cakap. Jadi kita cari member-member ustaz, member-member kita nak tengok. Bila umur 50 je kau tengok pusing je. Tengok member member macam mana yang ramai. Kalau member yang ramai kita ni lebih kepada yang pergi solat, 5 waktu solat kat masjid, pergi kuliah, benda-benda yang macam tu kan, tu best lah. Tapi kalau umur 50 kau punya member memang pergi kaki karaoke, pergi dangdut, pergi then kau jaga-jagalah. Tu je lah aku boleh cakap. Alright. Okay, tapi janganlah kau duduk diam macam tu. Tekan love sikit. Banyakkan tekan love cepat. Tekan love dan kita nak masuk pada hari yang ke-8 hari ni. Setelah kita dah berbincang, I think untuk 7 hari yang lalu banyak benda yang kita bincang. Dan hari ni pastinya kita nak bincangkan satu lagi topik yang saya rasa topik ni sangat penting. Kalau kita baca balik sejarah Nabi Yusuf dan juga ayat-ayat Quran dalam surah Yusuf tu, salah satu benda adalah mengenai simpanan, alright, mengenai simpanan. Simpanan ni ada orang cakap, Allah tak simpan, kita ni kan berserah pada Allah saja, apa nak simpan-simpan. Allah tak cakap macam tu. Simpanan adalah menunjukkan tanggungjawab kita. Kan? Sebab orang yang tidak plan dalam menyimpan ni dia pasti orang yang plan kan, dia menyimpan ni dia plan kan. Orang yang plan dalam menyimpan ni kan, yang menyimpan ni pastinya dia akan mendapat keuntungan. InsyaAllah dia akan dapat keuntungan. Sebab apa, bila kita simpan ni banyak benda. Kalaulah kita tak pakai duit tu pun, alhamdulillah kita dapat berzakat dengan duit tu. Kita dapat berinfak, bersedekah, berzakat. Betul? Kalau kita simpan dalam bentuk emas, kita boleh berzakat emas. Jadi pastinya dia akan membawa keuntungan dunia akhirat. Simpan ni. Simpan ni dia tak kisahlah orang cakap simpan tu merugikan apa tu, lantak dia lah. Yang kita simpan kerana Allah, kita nak pastikan kita mengikut plan simpan. Sebab Nabi Yusuf dah ajar kita, pasti akan datang masa-masa yang kita memerlukan simpanan. Bukan semua masa ni sama je. Alright? Okay? So, orang yang tak plan menyimpan ni, pastinya dia akan mungkin boleh jadi dalam kemiskinan. Dia boleh menghirit, dia mendapatkan kemiskinan. Sebab tu kita perlu meletakkan benda tu. Tu Ifa dah faham kan, joget tu kan, joget simpan, masuk simpan baru keluar, masuk simpan baru keluar, simpan baru keluar. Itu kalau aku buat depan dewan tu, ya Allah, aku dah buat dewan 4,000 orang masa tu dekat PWTC, tak, KLCC. Dewan KLCC tu aku buat 4,000 orang tu masa tu dengan MDEC. Ya Allah, dia punya happening dia gila. Aku ada video tu. Aku ada video tu. Nanti mungkin aku boleh tunjuk. Aku tengok Korang nak tengok tak video tu yang aku buat benda tu? Sekejap Aku check lah. Kalau ada memang korang cantik lah. Ni video masa aku buat dengan diorang. Sekejap aku tengok ada tak video tu. Kalau ada memang best lah. Sekejap aku cari. Aku cari. Kalau ada okey. Kalau tak ada, Welcome back to Ringgit Says. You're still with me, Azaria Tagaya. Many of you... Assalamualaikum kepada adik-beradik abang Abu. Sekarang saya berada... Dia tahu kan? Yang mana? Tak ada. Dia orang tanya abang Abu ni orang apa tadi? Saya jemput. Tapi jatuh dekat telaga minyak. Saya jemput Tok Guru. Tak apa. Tak. Saya yang jemput. Habis tu lah. Betul lah. Sebab aku jalan-jalan. Aku tergelincir dekat telaga minyak. Jadi lepas tu terus jadi. Macam mana? Apa-apa pun. Mari sama-sama kita niatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hari ini ilmu kita ni akan menjadi satu cahaya dalam kehidupan kita untuk mencapai segala kejayaan. Amin. Boleh-boleh Bersedia semua? Sedia.
Okey, ikut saya. 1, 2, 3. Masuk simpan. Baru keluar. Masuk simpan. Baru keluar. Masuk simpan. Baru keluar. Satu tepukan. Alright, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Khalid, Fizo dan Amdek kerana menjemput Abang Abu. InsyaAllah saya kalau ada silap dan salah saya minta maaf. Mudah-mudahan kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Alright, pada saya Abang Abu banyak sangat buat silap sebab tak cukup masa. Betul ke betul? Berapa ramai nak Abang Abu lagi silap kat tangan saya? Itu masa aku buat program. Biasanya kalau program besar-besar memang happening gila lah. Aku dah buat dengan Azizan punya, dengan si Jamal. Banyaklah ramai yang memang memang bila depan stage tu memang dia lain sikit. Memang best sangat, insyaAllah. Alright, okay. So itu antara benda yang Abang Bu nak komen ataupun nak kita kongsikan pada hari ini adalah pentingnya simpanan, babe. Siapa yang ada masalah simpanan? Sebab main point dia, simpanan akan bagi kita reward yang besar. Alright, simpanan dia memberikan kita satu ketenangan jiwa. Simpanan dia berikan satu ketenangan mental, satu kekuatan fizikal. Dia juga memberikan kita seperti macam satu keupayaan untuk kita nak buat kebaikan, keupayaan kita nak keupayaan untuk kita buat baik, keupayaan juga untuk kita buat ya Allah, kejap ni aku nak check. Okey. Itulah aku, aduh korang ni. Alright, okay. So, apa kata kita share juga kepada yang lain sebab setiap hari ni aku nak macam ni best lah. Kita korang bagi aku something dan aku dapat. Aku macam rasa seronok hari ni tau, macam best sangat. Sebab teringat benda-benda yang aku dulu buat. Alright, jadi main point dia is that is a great reward in savings, right? Is saving ni ada reward yang luar biasa, reward dalaman, reward daripada kekuatan kita, reward juga dari segi kebolehan kita melakukan kebaikan. Kita boleh menderma, kita boleh berzakat dan sebagainya. Jadi mula simpan, alright? Simpanan tu bukan kita buat untuk rasa takut, tapi simpanan tu adalah tanggungjawab kita, alright? Jadi saya nak hari ini awak buat satu pledge untuk kita menyimpan, alright? Pledge untuk menyimpan sebab simpanan ni dia rasa macam kadang-kadang susah dalam topik menyimpan ni. Berapa ramai yang kat sini yang dengar ni, yang tengok ni, yang dia rasa macam susah sangat. Kalau you rasa susah sangat, Abang Bu nak just bagi beberapa tip lah untuk you all untuk buat benda ni. Alright, siapa yang susah? Okay, salam, aku tak suka tu. Apa yang kau tak suka? Alih-alih macam dia tak cakap tak suka. Cuba pagi-pagi ni datang cakap suka, barulah aku bagi. Tapi sebab kau dah bagi tahu aku handsome tadi kan, aku tepuk lah untuk kau. Tu dia. Lepas tu love tu tekan lah sikit. Aduh, dah dengar cerita apa ni semua, tekan sikit love. Alright, dia ada soalan. So, dia cakap dia ada soalan. Alright. How do you keep feeding your dreams? How to make massive impact to reach your goal? Alright. Dia bukan dream tau. Dream ni dia datang dalam mimpi. So, you cannot keep feeding your dream. If you want to feed your dream, you sleep lah. Then you sleep, you sleep and you expect to dream. That's how you feed your dream. Alright? Because dream only comes when you sleep. But what you need is not dream, It's dia bukan desire tau. It's not about dream. It's about desire of having something. Dia macam dalam Melayu dia cakap mimpi. Mimpi datang dalam tidur. Tapi kita ni tak boleh tidur kalau kita ada impian. Alright, impian. So how to fit our impian? Seperti benda yang Abang Bu dah cerita lah dulu. Kan kita visualize, kita buat, kita kita fit by looking beyond benda tu. Sebab kadang-kadang impian ni adalah satu benda yang kita nak capai. Contohnya ada orang impian dia adalah 1 juta. Nak capai 1 juta tu impian. Tapi impian tu dia takkan capai kalau dia tak nampak beyond. Dah dapat 1 juta. Kenapa kau nak sangat 1 juta?
That's how you feed your desire. What you want to do with what you get. Impian tu lah untuk kita nak capai, betul? Tapi what you get by getting that, itu soalan yang kena answer. Ramai orang dia tak answer soalan tu. Soalan tu lah yang sebenarnya menjadikan orang boleh create massive action to get the massive impact. You take a massive action, and how that massive action been taken because of the why, the reason you want to achieve those things. Sebab tu dalam Abang Abu saya selalu cakap very simple, untuk kita sentiasa have passion in our life is about asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alright, when you bila you ucap kalimah ni kan, dia dah bagi you semangat. Dia dah bagi you semangat. Kenapa kau nak hidup ni? Sebab hidup kita ni asyhadu alla ilaha illallah, untuk memberi kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Alright, hidup aku ni untuk beribadah kepada Allah. Alright, jadi ibadah apa? Melakukan kebaikan. Kan, melakukan kebaikan kerana Allah. Dan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sungguhnya Nabi Muhammad adalah nabi. Alright, dan apa Nabi cakap? Orang-orang ummahku yang terbaik adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Ini dua je. Right, you keep these two things, you get energy. When you get energy, you look at what you want, but why you want it? Kan, soalan tu kau kena jawab, Suhaimi. Kau kena jawab, kenapa aku nak benda ni? Kenapa? Why? So that why akan bagi you the reason why you want to take action. Ramai orang dia nak, tapi dia tak ada why yang kuat. Cuba nak jadi jutawan, yes, jutawan. Tapi kalau dia tanya dia balik kan, kalau tak jadi macam mana? Tak apalah babe, tak jadi tak apa. Dia macam tu. So itu tak sebenarnya yang best. Alright? Anyway, that bukan topik kita pada hari ini, tapi itu soalan. Macam abang cakap, kau soal apa pun aku jawab insya-Allah kan. Tapi hari ini topik dia adalah hari 8 ni kita nak menyimpan, alright? Dan pledge, saya nak 2 days punya pledge. Saya nak everyday kan kita ada bagi pledge, betul? 2 days punya pledge. Siapa yang tak buat benda ni, dia kena bayar denda dekat tabung apa? Tabung denda dia yang dia dah buat. Alright? 2 days pledge. Okay, I commit. Okay, commit to save first, then belanja. Alright, before purchase I save maybe 10, right, like 5 to 10%. Alright, I will put some money daily in my tabung. At least 3 lah buat benda ni. Kan, sebab kita kadang-kadang kalau tak ada benda-benda pledge ni susah juga korang ni. Aku tak percayalah nak muka si Suhaimi ni. Aku tak percaya dia mana buat benda ni semua. Alright, so ni 3. Alright, hari ni 3 pledge. Alright, today I commit to save then belanja. Alright, maksudnya dapat gaji ke dapat apa, first kali aku simpan dulu baru aku belanja. Berapa simpan terpulang pada you all. Okay, berapa korang nak simpan terpulang pada you all, tapi kena ingat. Alright, ini pledge untuk kita nak membuktikan yang simpanan ni adalah tanggungjawab aku dapat aku simpan dulu baru aku belanja. Okay, lepas ni satu lagi, bila korang nak belanja, pastikan kau bayar tax. Tax untuk diri kita, GST lah ataupun sales tax ke lantak kau nak panggil apa. Kalau kau nak belanja RM10, bayar RM1. RM1 tu masuk tabung. RM10 kau dah belanja kan, RM1 masuk tabung dulu. Kalau kau purchase 100 dan RM10 masuk. Alright, berapa kau belanja, kau tax tu masuk. Kau bila GST kau boleh bayar, takkan tax ni kau tak boleh bayar. Okay, kau tambah, masuk diri sendiri. Tu kena buat. Ketiga, hari-hari aku tak kira. Kau jangan nak cerita banyak. Hari-hari masuk sikit duit. 10 sen pun tak apa. Right? 10 sen pun tak apa. 20 sen pun tak apa. Hari-hari aku nak kau masuk dalam tabung. Bukan tabung denda. Ni tabung simpanan kau. So ini adalah pledge kita untuk hari ini. Sebab kita nak buktikan simpanan tu adalah bukan kita nak simpan sebab apa. Tapi kita nak ikut apa Nabi Yusuf dah ajar. Okay? Kita kena bersiap sedia untuk 7 tahun yang akan datang ni akan tak ada lagi benda-benda. Kita akan dalam satu kekeringan, kekontangan nanti. Masa tu kita perlu pakai duit ni. Jadi saya nak awak amalkan benda ni. Boleh? Alright, so itu sedikit sebanyak yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ini juga. Dan dah 8 hari babe.
8 hari. Pastinya ada korang macam rasa macam ada tak something yang you all feel macam selama 7-8 hari ni aku buat. Yang tak buat, yang tak buat, engkau memang aku tak tahu nak cakap apalah. Engkau dah tengok ni, engkau buat. Betul? Itu sebab kita buat program ni. Program ni kita nak engkau buat benda-benda ni. Benda yang aku suruh ni kau buat. Lepas saja program ni, apa yang kau belajar, boleh tak? Sebab ini penting tau. Ini bukan hanya dia bagus untuk aku sebab kau akan share kan benda ni. Tapi dia sebenarnya satu tindakan kau immediately buat selepas kau dengar. So kau catat, bagus. Tapi aku nak kau juga share. Kan? Share pada member dan tulis kat situ apa tau? Tulis kat situ hashtag puasa kewangan. Tengok kat bawah ni. Tengok ni. Ni. Alright? Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu. Lepas tu kongsi apa yang belajar atau share benda ni. Boleh? Boleh buat benda tu Apa tu? Oh, Syamil cakap goals. Alright, matlamat how make massive impact to reach your goals. Goals. Alright. Okay. Okay, kena GST diri sendiri. Ya, betul Maria, kena GST diri kau sendiri. Alright. Hari ni itulah pledge kau orang untuk menyimpan. Aku tak nak dengar orang tak boleh simpan. Okay, lagi satu. Bagi kau orang yang seriously, alright, belum ada buku simpan challenge, alright. Sebenarnya buku simpan challenge ni kalau kau nak, aku bagi nombor ni, kau WhatsApp je nombor ni kalau kau nak. Dia RM40, alright, RM40. Aku nak just tulis kat sini, aku tak kisahlah sebab aku memang nak bantu, alright. Sebab ada orang ni dia perlu dibantu macam tu. Okay, dia perlu dibantu macam tu supaya dia macam nampak, alright, okay So, aku nak tunjuk benda ni. Okay. So, siapa nak buku simpan challenge? Buku simpan challenge. Apa buku tu? Buku tu adalah, kita ada 30 tip untuk korang menyimpan dan boleh simpan lebih daripada 1000. Kau boleh check dekat aku punya website semua. Dalam masa 30, 60, 90 hari. Tip-tip yang best sangat. Buku simpan challenge. Harga RM40 termasuk delivery. Tapi bukan kat Sabah. Sabah delivery lebih. Ni Semenanjung RM40. Okey, kalau nak WhatsApp nombor ni. WhatsApp 0197510509, alright. WhatsApp nombor ni. Kalau orang Singapura nak pun boleh, alright. WhatsApp nombor ni. Okey, sebab buku simpan challenge ni kalau korang nak kau buat, alright, WhatsApp. Alright, sebab buku simpan challenge ni akan bantu korang untuk memastikan awak setiap hari awak boleh simpan. Ada isu tak boleh, gaji aku sikit lah macam nak, semua ni boleh disettlekan dengan buku simpan challenge. Alright, bagi kau orang yang rasa benda ni memang perlu, memang ada susah nak simpan, ada masalah nak simpan, jangan tunggu lagi, ambil buku ni. RM40 ni saya bagi money back guarantee punya, babe. Lepas 30 hari kan, kalau kau tak dapat RM40 pun kau tak boleh simpan, kau boleh ambil balik duit kau, aku bagi balik. Alright. Ini untuk orang yang serius nak nak macam betul-betul turn right into principle yang ke-8 dalam puasa kewangan. Seperti Abang Bu cakap, puasa kewangan ni bukan kita nak macam cerita menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita meningkatkan kita punya ibadah, meningkatkan kita punya ketakwaan kan. Sama juga dalam puasa kewangan ni, kita bukan hanya nak cut tu, nak cut ni, tak. Kita nak kuatkan kita punya fundamental kewangan dengan benda-benda yang selama 7 hari ni, kalau ulang balik lah, pergi tengok balik. Bagi yang belum tengok ni, saya syorkan pergi tengok balik. Tengok balik selama 7 hari tu dan kemudian awak decide sendirilah sama ada benda ni sepatutnya kita amalkan. Sebab ilmu Abang Abu dalam puasa kewangan ni, walaupun nilai dia sangat tinggi, saya memang menginfakkan ilmu ini di bulan Ramadan ni. Saya infakkan ilmu ni selama 27 hari ni. 1 jam 1 hari ni saya infakkan untuk dia memberi kebaikan, memberi manfaat kepada anda yang memang mengikuti, yang mempraktikkan benda tu, dan juga daripada practicality awak ni saya juga dapat manfaat kerana saya dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada anda. Mudah-mudahan Allah akan gantikan supaya saya juga dapat manfaat daripada benda tu. Itu sebenarnya tujuan Abang Abu. Jadi sekarang kita boleh macam attack lah. Siapa yang nak attack benda ni kan, macam mana nak simpan ke apa, soalan boleh tanya, alright. So boleh tanya, kalau anda rasa nak tanya sekarang boleh tanya, sebab
Saya memang nak bagi buku simpan challenge kepada anda. Bagi yang macam rasa macam susah ke apa ke, awak boleh. Alright? Okay, come on. So, ada tersoalan, Suhaimi mana? Senyap terus, Suhaimi. Ke kau kerja? Kan, siapa lagi yang kat sini? Okay, kita ada siapa ni? Syamir kan, Kak Maria ada cakap, okay, kena GST. Itu salah satu. Dalam tip yang 30 hari tu, saya ada juga bagi tu. Kan, ada tip, banyak tip. Tip-tip dia memang menarik gila, babe. Memang menarik. Okey lah, bagi yang mungkin tak nak beli buku ni pun tak apa. Aku bagi lagi satu tip kan. Itu tadi, nak beli, kau kena bayar GST. Maksudnya kau nak beli apa-apa, bayar RM10, bayar RM1. Dia 5 hingga 10% terpulang pada awak lah berapa yang awak nak bayar. Okey, itu satu. Kedua juga, dia macam ni. Dia pakai bayar sebelum guna. Bayar sebelum guna ni konsep dia. Apa yang kita nak gunakan, kita bayar dulu. Macam kita nak tengok TV ni kan, bayar RM1 baru tengok. Kan? Yes, I'm serious. Kalau mungkin awak cakap, okey lah, aku nak pakai laptop. Boleh juga letakkan harga. Setiap kali awak on laptop, bayar RM1 ke, 20 sen ke, 50 sen ke, terpulang. Alright, biasakan buat benda tu dan awak akan terperanjat berapa banyak awak sebenarnya boleh save. Alright, banyak sangat kita boleh save. Alright, sebab tu antara tips yang Abang Bu bagi dalam buku ni, dia memang best sangat. Alright, buku tu jadi bagi yang nak, awak boleh bagi tahu dan saya akan hantarkan detail untuk awak masukkan duit dan juga alamat, dan mereka akan hantar ke alamat Semenanjung saja RM40. Kalau Sabah, dia memang harga dia mahal sikit lah sebab ada post. Alright, post Sabah ni mahal. Ataupun tunggu dulu aku datang Sabah nanti. Aku akan buat satu live daripada Sabah. Siapa nak boleh dan aku hantar daripada situ. Alright, okay. Fardiana Peter, dia cakap apa? Sejak masuk kelas, nampak makanan indah-indah depan mata automatik. Ingatkan puasa kewangan. Hahaha, best. Tak, okey. Jangan kau salahkan aku pula bila kau tak dapat makan benda-benda best. Boleh. Alright, tapi kita limitkan makanan. Maksudnya kita limitkan hari-hari untuk kita makan benda-benda macam tu. Kita limitkan dia. Maksudnya bukanlah hari-hari kan. Sekali-sekali okey. Doesn't matter. Malahan Abang Abu ada bagi satu konsep di mana 5% daripada pendapatan awak keseluruhan tu, 5% memang awak kena bazirkan. 5% tu awak kena bazirkan. Maksud bazirkan bukanlah bazir buang-buang duit tu kat tong sampah. Tak. Tapi kau boleh makan makanan yang kau rasa macam wow, mungkin makan Baskin Robbins, masuk Starbucks, lepak, duduk, makan. 5% lah daripada kau punya jumlah gaji tu, 5% kau boleh ketepikan untuk benda-benda macam ni. Sebab kita nak juga enjoy dengan apa yang ada kan. Itu pun nikmat yang Allah bagi juga kan, untuk kita merasakan nikmat-nikmat yang macam tu. Untuk merasakan, tapi taklah macam melebihi batas sampai ke bawah kefakiran daripada kita jadi jatuh miskin macam tu, tak. Okey, kita ada Dr. Ravi memang orang yang layak untuk cerita pasal benda ni. Dia bukan saja dia join buku simpan challenge, dia beli tau. Dia juga masuk satu lagi challenge, simpan challenge tahun ni yang sedang berlangsung 14 hari dah, 15 hari saya rasa. Alright, dan Dr. Ravi ni dah save 2,000 lebih. Dalam masa 14 hari, 15 hari dia dah save 2,000 lebih daripada tip-tip buku simpan challenge ni. Alright, tak percaya kau boleh WhatsApp dia ke, kau boleh PM dia direct. Kau PM dia direct, tanya, betul ke Abang Bu ni cerita? Kau tanya dia, alright? Ini bukan cerita dongeng, ni cerita betul ni. Siapa lagi ada kat sini? Boleh tak? Hari ni siapa yang ada kat sini ni? Macam tulis kat ni, siapa yang dah ada buku simpan challenge ni, cakap saya dah ada. Siapa yang belum tu, cakap saya belum ada. At least saya tahu berapa persen daripada yang menonton ni adalah orang yang memang dah ada buku tu. Alright, betul Abang Bu. Dalam buku tu banyak ajar. Masa tu saya beli 10 buku simpan challenge. Siap share lagi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan suka, diorang cakap benda-benda simple je pun yang boleh buat simpanan yang banyak, kena konsisten, best. Terima kasih Ifa. Oh, Ifa dia beli 10 Allahu Akbar. Ini mesti orang yang memang ada, bukan hanya dia nak berjaya, dia nak member-member dia pun berjaya. Right? Dia beli 10. Terima kasih Ifa. Lepas tu kalau beli 10, bolehlah beli lagi. Kau jadi ejen aku terus lah. Kan, jadi ejen buku simpan challenge ni. Jadi ejen. Jadi kau boleh dapat harga lagi bagus, kau boleh jual lagi ramai. Untuk yang nak ejen-ejen ni pun kau boleh WhatsApp kat situ, tanya, Abang Bu saya nak jadi ejen lah buku simpan challenge Abang Bu macam mana? Nanti aku bagi kau dia punya cara-cara. Alright. Okay, Nur Azila, kau better WhatsApp aku. Alright, cakap Abang Bu saya tak ada buku simpan challenge, saya nak beli. Cakap. Kau WhatsApp nombor tu.
Tu nombor aku tu, personal aku bagi. Mana ada orang macam aku bagi personal. Orang gila macam aku je bagi. Okay. Tapi sebab korang ni adik-beradik. Alright, Fardiana, kau dekat Sabah. Sabah nanti dulu sebab kalau kau nak pun aku terpaksa cari orang di Sabah. Sebenarnya kat Sabah ni, dekat penjawat awam Sabah, Japan, so ada buku simpan challenge yang siapa yang nak di Sabah boleh pergi ke sana ataupun boleh contact Amona untuk dapatkan buku tu sebab memang ada dekat situ. Alright, Ihsan Sulaiman, first time dengar. Ihsan Sulaiman, kau tak ada. Kau daripada mana, Ihsan? Daripada mana? Kalau Sabah, kau kena tunggu. Kalau Semenanjung, kau better WhatsApp nombor ni. Cepat, sediakan RM40 supaya nanti kau boleh transfer dalam akaun aku dan kau bagi alamat, buku akan dihantar pada kau. Ni Zurin. Zurin pun boleh share. Dah ada buku dan buat. Alhamdulillah. Alright, bagus. Dia ada dah buku, dia dah buat. Ada orang ni, dia beli buku, dia tak buat-buat. Itu pun tak boleh juga kan. Itu pun tak boleh juga. Alright, Penang abang. Boleh Penang, Ihsan. Boleh, kita boleh hantar Penang. Alright, Penang kita boleh hantar. Nanti bulan 5, towards the end of bulan 5 ni, saya akan ada di Langkawi. Dekat Langkawi. Untuk program lah. Bersama dengan Mara, saya ada program dekat Langkawi nanti. Lepas raya lah, insyaAllah. Alright, so Ihsan, jangan tunggu lama-lama. Kau jangan nak lambat-lambat lagi ni. Aku dah kasih nombor aku tu. Kau pergi WhatsApp, cakap, Abang Abu, saya nak buku simpan challenge. Nanti aku akan bagi kau detail ataupun aku akan bagi pada Bella yang actually handle benda-benda ni. So, dia akan contact kau orang, insyaAllah. Alright, okay. So, hari ini, kita punya tips adalah, ataupun kita punya puasa adalah simpan dulu, baru belanja. Right, simpan dulu, baru belanja. Jadi sebelum belanja, bayar dulu diri kau. Bayar di GST dulu. Bayar tax dulu pada diri kau, baru belanja. Alright, dapat gaji first, simpan dulu, baru belanja. Tak kisah berapa kita nak simpan, tapi yang penting simpan dulu, baru belanja. Dan ketiga pledge yang kita buat tadi, alright, setiap hari aku akan masukkan sedikit, walaupun 10 sen, aku akan masukkan dalam tabung. Siapkan tabung kalau tak ada tu. Siapkan. Mungkin bila awak tak datang kelas saya yang penuh, awak mungkin tak faham benda-benda kenapa saya sebut. Tapi buat je. Mungkin nanti Allah rezekikan kau datang kelas aku, baru kau faham, betul lah bang, saya buat benda tu memang jadilah. Inilah yang selalu aku dapat. Right? Okay? Sebab kita mengajar membina kekayaan, bukan mengejar. Sebab tu kita punya kat sini 21,000 je. Kan? Sebab kita membina. Tapi kalau mengejar, kau tengok 200-300 orang kan pergi untuk nak mengejar. Sebab mengejar ni memang best sangat. Membina ni dia boring. Tapi dia tak faham, dia macam best macam tu. Alright, okay. So Penang, Ihsan, kau beli. Okay, ada lagi tak soalan? Kita dah masuk ke 9.55 minit. 1 jam nak dekat berlalu. Besok jangan lupa juga. Alright, besok pun kita ada. Setiap hari saya akan bagi benda yang memang menarik untuk kita fikirkan. Bagi yang terlepas sesi-sesi sebelum ni, pastikan awak tengok daripada hari 1, hari 2, hari 3 awak tengok. Sebab ilmu ni ilmu infak, ilmu yang ada nilai. Dia bukan ilmu yang kita berborak-borak kosong, tak ada. Benda ni ada inti dia. Jadi saya tak nak awak rugi terlepas inti-inti yang begitu penting. Alright? Dan teruskan tekan love dan share. Alright? Dan pastikan awak kongsikan apa yang awak belajar di social media anda, di laman sosial awak. IG ke, Facebook ke, apa benda pun. Tapi kena letak kat situ hashtag puasa kewangan. Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu. Alright, so sekarang ada soalan ke? Ada tak soalan? Sebab lepas ni Abang Abu terus akan masuk ke bursa saham untuk melihat persembahan saham-saham yang telah pun kita laburkan. Kita nak tengok apa keadaan dia. Boleh tak kita buat 1,000, 2,000, 3,000 pada hari ini? InsyaAllah, alright. Itulah jangan risaulah kan. Kalau mungkin pandemik ni lah, dari segi kesihatan dia satu yang perlu kita risau kan. Tapi dari segi rezeki kita jangan risau, right? Dari segi rezeki Allah yang punya rezeki kita. Jadi kita tak perlu risau, kita hanya teruskan usaha dan kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan rezeki kita pada kita. Okey, contoh, kita ada 10,000 dan kita akan guna duit tu dalam 6 bulan akan datang. Dalam tempoh 6 bulan ni, apa yang perlu kita buat dengan duit tu? Boleh beli emas ke? Alright, bila 6 bulan ni, kalau kita tak ada kepakaran apa-apa kan, contohnya kita tak ada kepakaran, kita tak tahu nak buat apa dengan duit tu, saya syorkan kita simpan je lah duit tu.
simpan untuk kegunaan benda tu. Beli emas tu boleh, tapi kadang-kadang beli emas masa kita nak jual balik dalam 6 bulan, kalaulah di masa tu harga dia turun sikit, mungkin dia juga akan merugikan kita. Sebab benda ni kau dah ada matlamat. So bila ada matlamat pada Abang Abu, lebih baik simpan. Okey. Dalam konteks you Nur Azila, saya cadangkan macam ni. 8,000 tu kau simpan. Okay, simpan lah, kau simpan. Kau boleh simpan dalam bentuk emas ke apa ke, boleh simpan. 2,000 ni, boleh tak kau ambil 2,000 ni dan kau cuba fikirkan apa yang kau boleh buat untuk gandakan duit ni. Tapi 2,000 tu jangan pakai semua. Mungkin kau ambil 200. 200 tu kau fikir, apa yang aku boleh beli dengan 200 ni dan aku boleh jual supaya aku dapat untung balik. Mungkin boleh tak RM100 ni aku jadikan modal untuk beli air je. Lepas tu aku jual-jual air petang-petang tu. Ini satu cara lah kan. Ataupun aku masak sikit, aku tanya kawan-kawan ke siapa yang nak aku masakkan ke. So fikirkan macam mana kita nak menggandakan duit macam tu. Alright? Itu yang lebih baik lah pada Abang Abu lah. Kalau saya memang buat macam tu, saya takkan kalau saya tak tahu. Tapi kalau saya lah 10,000 tu, saya insyaAllah saya akan gunakan untuk pelaburan saham di trading saya, yang insyaAllah saya boleh dapat lah 10-20% untuk sebulan macam tu. Jadi macam tu lah. Itu. Tapi bukan saya nak apa kat sini, tapi kita perlu juga faham kedudukan kita dan apa yang kita mahir, apa yang ada skill kat kita. Kalau kita ada skill dan kita boleh gunakan skill tu, kalau tak ada, lebih baik saya cakap simpan dan ambil sikit tu untuk fikirkan macam mana aku nak berniaga dengan duit RM100, RM200. Ambil 10% je. 1,000 lah, 1,000 kau ambil, tapi dalam 1,000, 10% je kau gunakan untuk berniaga, 900 tu untuk simpan, untuk apa-apa keperluan. Alright? Okey, dan kita ada siapa ni? Dr. Rabi, AA tabur ilmu kewangan, kita kutip dan amalkan, pasti dapat manfaat yang cukup efektif. Terima kasih doktor. Sebab doktor ni dia macam dia dapat berubah. Saya actually like tengok doktor ni tak lama juga kan. Sejak PKP je kita dapat kenal dengan doktor dan doktor datang program-program. Tapi daripada orang yang memang tak tahu menjual, tak tahu macam mana nak menjana duit, tapi saya sangat bangga sekarang dia dah boleh menjana duit. Alhamdulillah. Kan saya macam rasa seronok bila melihat doktor terus dapat menjana dan pemikiran dia dah berlainan. Tak macam masa dulu kan, dia rasa takut macam mana duit ni habis. Sekarang dia dah lebih berani untuk mengembangkan duit tu. Itu satu benda positif yang berlaku lah antara kalangan adik-beradik Abang Abu ni. Nur Azila, kau belum jadi adik-beradik kan? Tak apa. Kau nanti jadi adik-beradik aku. Jadi adik-beradik aku ni join kelas aku je. Join kelas aku yang panjang, yang soft. Lepas tu kalau nanti aku buat 3 hari punya program bersemuka tu lagi bagus. Kau join benda tu memang kau akan belajar banyak. Alright? Okay. Kita dah sampai pukul 10 pagi dan saya rasa tak ada lagi apa-apa soalan yang ada daripada anda semua. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada anda dan semua yang hadir pada hari ini. Abang Abu doakan mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan ke dunia awak, urusan akhirat awak. Allah akan mudahkan aliran rezeki yang barakah masuk ke dalam kehidupan awak. Allah akan angkatkan segala kesusahan, kepayahan, keperitan yang dilalui dan Allah gantikan dengan kebaikan, kesenangan, kemudahan dalam kehidupan awak. Dan saya juga doakan mudah-mudahan Ramadan Karim ini akan terus membawa keberkatan yang sangat luar biasa ke dalam hidup anda dan keluarga anda. Saya juga doakan mudah-mudahan Allah bagi kegembiraan dalam hati awak, sentiasa dalam keadaan ketenangan dalam kehidupan awak. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita nikmat yang luar biasa dan mudah-mudahan Allah juga berikan kita rezeki untuk bertemu dengan Lailatul Qadar malam ni. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram Telegram Abang Abu, tengok tu ni Ini adalah Telegram Abang Abu Telegram Mekanik Wang, di mana saya sedang buat channel benda ni supaya banyak benda-benda konten-konten macam ni kita akan letakkan dalam sana. Dan juga sesiapa yang nak tahu program-program semua tu insyaAllah ada kat sana. Alright? So saya harap benda ni juga akan membantu anda. Alright? Okay, so thank you Abang Abu for today's session. Keep doing live video ya, insyaAllah. Dengan you punya support Nurul Hikmah, kalau you support, you always look, share dengan people, definitely it's give me more encouragement to do. Alright, kita nak terus mengembangkan ilmu-ilmu kewangan supaya lestari kewangan ni akan terus dicapai oleh rakyat Malaysia dan Singapura insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tengah hari nanti kita ada lunch hour show, sembang-sembang santai. Awak boleh join bersama, kita akan bual kedai kopi,
pukul 12 suku hingga 1.15, topik, sebarang topik di bawah sebarang topik lah, apa topik pun kita akan bincang-bincang kat situ, lebih kepada kopi-kopi. Alright, so itu saja daripada Abang Abus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best